Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kamu hanyalah apabila ada orang yang mulia di antara mereka yang mencuri, maka mereka membiarkannya. Betul tak? Ya? Orang yang ada jawatan lepas. Orang yang ada kuasa lepas. Faham tu? Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah di antara mereka, maka mereka menegakkan hak padanya. Sama pada zaman Rasulullah dengan hak zaman sekarang. Zaman sekarang ada kuasa lepas. Hak yang hak biasa ni, curi hak sikit dah kena. Betul tak? Itu yang jadi dah. Nampak Rasulullah dah beritahu dah zaman tu lagi. Maka Rasul bersumpah, sesungguhnya aku demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Subhanallah. Nampak tak? Tegas Nabi ya. Nabi kata apa? Kalau anak ada sendiri yang mencuri, Nabi kata aku sanggup potong tangannya. Nampak tak? Hak tu hak Islam, hak sebenar tak? Hak sekarang kita nampaklah. Yang berkuasa terlepas ya. Kita yang tak berkuasa, ada satu dua kes pun habis semua kena belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimah, para jemaah yang berbahagia, yang dirahmati, dikasihi lagi disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh kemuliaan keberkatan ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan rahmat, kasih sayang, inayah, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah kita lihat surah Maidah ayat yang ke-38. Surah Maidah ayat yang ke-38. Baik, sebagai renungan kita pada ayat yang lepas, maka Allah Taala seru kita kepada yang beriman supaya mencari jalan-jalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjihad di jalannya, ya, mudah-mudahan berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kemudian Allah ceritakan bahawa orang kafir pada hari kiamat nanti, mereka ini kalau boleh, ya, segala apa yang mereka ada, ya, sebanyak penuh di bumi ini pun, walaupun digandakan sekali lagi sekalipun, mereka sanggup untuk tebus diri mereka daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian Allah jelaskan mereka tetap kekal berada dalam neraka, ya, tebusan mereka tidak akan diterima. Allahu Akbar. Itu sebagai peringatan kepada kita juga. Nah, apa yang kita buat ini dan inilah yang kita akan bawa untuk akhirat nanti, ya. Hingga orang kafir mereka Allah ceritakan nak tebus, ya. Nak tebus diri daripada azab dengan harta kalau mereka ada sepenuh bumi dan juga sekali ganda lagi. Subhanallah. Semua itu tidak beri manfaat kepada mereka, ya.
Baik, jadi insya-Allah pagi ni kita lihat pula kita masuk kepada sebagaimana hukum fiqhnya yang berkaitan dengan mencuri dan juga hukumnya. Itu hukum fiqh insya-Allah kita lihat ya. Jadi insya-Allah kita lihat ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Baik ya. Jadi dalam ayat ini kalau kita lihat ada perintah Allah SWT meletakkan iaitu hukum ke atas pencuri. Kata pencuri tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Sebab tu Allah berfirman, was-sariq was-sariqatu. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Tak kira tu ya. Faqta'u aydiyahuma. Maka potonglah tangan keduanya. Kena potong ya kedua tangannya. Jazaa'an bima kasaba, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Dan semua itu nakalam minallah, dan sebagai siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walahum 'adzabun muqim, dan Allah dan Allah Subhanahu wa taala wallahu azizun hakim. Saya sila ayat ni akhirnya wallahu azizun hakim. Dan Allah Taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, pertama sekali kita kaitkan mencuri ni dikaitkan dengan mukallaf. Kait situ ya, mukallaf ni iaitu akil balik. Akil balik. Sebab ni kalau kanak-kanak dia tidak termasuk, orang gila tak termasuk. Ya. Tu. Mereka ni tak termasuk ini akil balik. Kita tahu hukum fiqh dia. Beda. Jadi ini ketetapan daripada Allah Subhanahu taala. Ya. Maka Allah perintahkan supaya pencuri lelaki dan yang perempuan itu dipotong tangan kedua-duanya. Dah. Baik, persoalan kita dah. Adakah curi curi RM5 curi RM10 nak potong tangan? Kalau orang fikir tak berbaloi juga dah. Baik ya, kita kena faham. Islam bukanlah agama yang nak menyusahkan umatnya ataupun sebagai zalim kepada manusia. Jawapannya tidak. Sekali-kali tidak. Ya. Andai kata terpaksa mencuri kerana terlalu lapar, tak ada makanan, tak ada makanan, terlalu lapar sebagainya. Baik, mereka ini terkeluar daripada hukum. Terkeluar daripada hukum. Dan macam saya kata tadi ya, RM5, RM10 je tu, RM50 ini tak termasuk. Sebab tidak sampai kepada kadar yang ditentukan oleh syarak tadi. Ada. Baik, jadi sini ada. Jadi orang apa? Pernah ayat sebelum ini kan? Jangan kita sekali nak mempermain-mainkan hukum. Ada dulu kata, kalau lepas ni ramailah yang kena putus tangan lah. Subhanallah. Bukan semua yang mencuri itu yang kena dah. Macam saya kata tadi ya. Tu. Ya, jadi sini Islam sebenarnya nak mengajar kita supaya kita menghormati hak kita dan hak orang lain. Sebab itulah ya, bagi seorang Islam, ke atas seorang Islam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan haram ke atas seorang Islam, ke atas Islamnya yang pertamanya adalah apa? Tu apa dak? Darahnya. Tak boleh nak menumpahkan darah dengan sewenang-wenangnya tanpa hak. Dengan hak tu apa? Hak tu kalau kena hukum hudud, bunuh dia boleh bunuh dan sebagainya. Qisas. Ya. Itu yang apa? Yang benarkan oleh syarak. Baik. Ya, darah, ad-damum. Wa malun, harta. Ini masuk harta lah. Tak boleh nak mencuri harta orang, tak boleh nak ambil harta orang, tak boleh merampas harta orang. Tu melainkan dengan hak juga.
melalui pembelian, mungkin hadiah, hebah, itu tidak menjadi masalah. Ya? Dan yang ketiga adalah marwah. Tak boleh menjatuhkan marwah orang Islam. Tu ya. Ya, kalau seorang tu kalau dia menjatuhkan maruah seorang Islam, sebenarnya kita nak di dunia lagi Allah dah tunjuk. Di sini saya tak nak bagi contoh yang kita memang zahir kita tapi tak nak bagi contoh yang kita yang menyebabkan menjatuhkan image orang, tak naklah. Tapi kita faham-faham ya. Okey. Baik. Jadi maka di sini Islam Islam menjaga ataupun umatnya dan juga masyarakatnya supaya sifat bukan pentingkan diri, nampak ya, bukan pentingkan diri. Sebagai contoh kalau orang miskin, maka nampak mereka ini ada hak, mereka dikata ada orang kaya, iaitu melalui zakat, ya, melalui sedekah-sedekah dan sebagainya. Nampak Islam dah bagi dah. Ya. Jadi mencuri ini adalah perbuatan yang tidak elok, ya, yang boleh juga menyebabkan kepada porak-poranda dalam masyarakat. Ya, kalau asyik mencuri ya. Istilah kata mencuri ni kalau hak sekarang ni sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak dah. Kalau mencuri tu kita kata ambil hak orang. Ya, ambil hak orang, tak kira ambil benda orang kan. Baik. Istilah hak sekarang banyak. Dah. Hak kata contoh dah, curi kereta, curi duit. Pecah rumah. Pecah rumah tu juga mencuri. Ya, pecah rumah itu lagi mencuri. Ya, tu. Baik. Kemudian yang syubhat cukup banyak. Hak syubhat. Syubhat macam mana? Rasuah juga itulah syubhat, macam mencuri juga. Sebab itu bukan hak dia. Itu bukan hak dia. Saya kaitkan itu sebagai syubhah. Ya. Baik. Jadi di sini potong tangan ni. Potong tangan ni malahan pernah dipraktikkan semasa zaman jahiliah lagi. Zaman jahiliah dah ada dah. Dah ya. Malahan apabila didatangkan syariat Islam, maka Islam mengakui. Dan menambahkan lagi syarat-syarat dia. Bukan kata curi seekor kita curi seekor ayam tu kena potong tangan dah. Curi sebiji telur ya. Sebiji telur tu kena potong tangan. Tidak. Ya dah. Tu. Baik. Itulah dah. Dengan sebab itulah dalam perihal ada yang berkaitan dengan ada juga dalam sumpah. Ni yang dapat melepaskan sumpah, diat, pinjam meminjam dan hal yang lainnya, itu yang diakui oleh syariat untuk memudahkan urusan dalam masyarakat. Ya, kita fahamlah. Kita ini apa yang kita ada, ya, apa yang kita ada, tapi ini tidak cukup. Kita perlu, kita berhajat daripada orang lain. Jadi sebab itulah kita lihat daripada zaman dahulu. Zaman dahulu dia ada ataupun pertukaran barang lah, sistem barter dalam perniagaan. Dalam sistem barter tu memang alhamdulillah kita dah tak ada dah. Sebab dalam tu memang ada unsur riba. Ya, ada unsur riba, alhamdulillah tak ada dah. Ya. Jadi kita main sekarang ni ataupun yang kita laksanakan pertukaran wang ringgit tu itu maksudnya yang diharuskan dalam syarak tadi. Baik. Persoalan kita bila bila mana seorang pencuri itu akan dipotong tangannya. Baik, berdasarkan hadis daripada Imam Bukhari Muslim, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Semoga Allah melaknat pencuri. Ya, tu doa Nabi ya. Jangan duk mencuri ya. Tu. Baik. Bila kita kata mencuri ni, kena ingat juga. Dah ya. Kita dah ingat mencuri apa? Mencuri barang-barang dah. Yang kita tak sedar dah. Kalau orang kerja pejabat, ada dah waktu kerja. Ini jaga takut dah mencuri waktu.
Mencuri juga. Tapi waktu tak kena hukum lah. Tapi kena ingat, situ hukumnya apa? Kita kena ingat, apa, halal tak masa yang kita nak yang kita buangkan tadi, dengan kita terima bayaran pada waktu tersebut. Ke situ itu mencuri juga. Tapi tak terbabit yang sini lah. Tapi jadi Allah melaknat, semoga Allah melaknat pencuri. Ia mencuri baidah. Tahu baidah ni kalau ada topi untuk perang dan sebagainya, topi ya. Tahu. Dah. Lalu dipotong tangannya. Dah. Baik, dan dia mencuri tali. Tu mencuri tali ya. Bukan tali kata tali rafia tu dah. Tali yang ada harganya lah. Lalu dipotong tangannya juga. Baik. Dan itulah. Dan termasuklah juga Imam Bukhari Muslim ada lagi tadi hadis daripada Abu Hurairah. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey ya, yang tadi hanya kita nampak bentuk barang. Ya, sekarang ni bentuk nilai dia. Ni dalam hadis Aisyah ya. Tuqta'u yadu sariqi fi rubu'i dinarin fasa'idan. Ada. Tangan pencuri dipotong kerana mencuri 1/4 dinar atau lebih. Tu tahap dia dah. Iaitu dikaitkan dengan apa? 1/4 dinar. Dinar ya. Tu zaman dulu lah tu dinar ya. Kita tak ada dinar lah, kita ringgit dah ada juga. Okey. Baik, dalam kitab Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha ada lagi dijelaskan, tangan pencuri tidak dipotong. Tangan pencuri itu tak dipotong kecuali kerana mencuri 1/4 dinar atau lebih. Tu nilai dia apa? Daripada 1/4 dinar. Okey, baik. Baik, kalau kita lihat dalam kitab fiqh, ada jelaskan tak? Ya? Tu. Baik. Dahulu dia kata tu makna 1/4 dinar itu harga dululah kata, ya. Ketika itu adalah sama dengan 10 dirham. Sama dengan 10 dirham. Tu. Itu hak nilai dulu kita dengan nilai sekarang ni tinggi. Kita tak dapat nak agak berapa yang sebenarnya itu dah. Baik, lagi pun kita tengok macam sekarang ni dah hukumnya ni ada. Hukum ni ada, cuma pelaksanaan yang tak ada. Pelaksanaan yang tak ada tadi. Okey tak? Okey. Cuma daripada hadis ini, hadis ini iaitu kita dapat penjelasan mengenai masalah ni, iaitu apabila seorang tu mencuri 1/4 dinar. Jadi kalau kurang daripada itu, tak kenalah. Kalau 1/4 dinar dan juga lebih, maka barulah kena potong tangan tadi. Tapi saya kaitkan dulu ya. Yang saya sebut tadi, kalau orang terlalu lapar sebab kemiskinan, dengan sebab kemiskinan dan sebagainya itu keterpaksaan, baik, itu kita pun diharuskan. Diharuskan ya. Maksudnya tak dipotongkan tadi. Dah. Okey. Baik, adapun hadis tentang harga perisai. Harga perisai yang harganya 3 dirham. Ada juga dalam hadis lain 3 dirham dah. Tapi tak bentangkannya. Kerana ketika itu, okey nampak. Ketika zaman itu yang dimaksudkan 1 dinar itu 1 dinar itu bersama dengan 12 dirham. 1 dinar bersama dengan 12 dirham. Baik. Jadi kalau kita tengok 1 dinar bersama dengan 12 dirham, 1/4 bersama dengan 3 dirham. Jadi zaman dulu 3 dirham dah kena potong dah. Ya. Cuma kalau kita lihat dalam fiqh Syafi'i, ada menjelaskan iaitu 10 dirham. 10 dirham maka kena potong tu. Okey. Baik, jadi apa? Kalau tengok riwayat yang berbeza ni sebab apa? Kita tengok sebab setiap zaman tu kan harga nilai dia tu nampak tak? Perubahan dia tadi. Baik. Juga kita lihat yang berkaitan dengan 3 dirham itu ada. Hak yang zaman dulu banyak riwayat juga. Antara pendapat ini juga dipegang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia antara Amirul Mukminin ya. Ya, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya, tu. Ini mereka ni radhiyallahu anhum. Dan kemudian daripada tabi'in pula ada Umar bin Abdul Aziz.
Sama kan? Bagi mereka 3 dirham ya. Lais Lais bin Sa'ad, Imam Auzi, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya. Tapi saya katakan dulu yang kemudian itu dengan kadar apa dia? 10 dirham tadi. Baik dah. Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Ishaq bin Rawah dalam mereka berpendapat iaitu kata mereka 1/4 dinar. 1/4 dinar dan 3 dirham itu adalah standard syariat. Jadi kata mereka siapa yang mencuri salah satu daripada keduanya dengan kadar tadi atau setara dengannya, maka tangannya dipotong. Kalau kurang tu maka tak dipotong tadi. Baik. Adapun Abu Hanifah, ini mazhab yang keempat, Abu Hanifah, dan kemudian anak murid dia Abu Yusuf, Imam Muhammad, Imam Zufar, termasuklah Imam Sufyan As-Tsauri. Pendapat mereka ini dengan kadar 10 dirham. Yang sebut 10 dirham ini itu dikira sebagai konteks yang baru boleh dihukumkan tadi. Baik, cuma kata Ibnu Katsir, pendapat yang pertama iaitu 1/4 dinar ataupun ketika itu 3 dirham. 3 dirham itu dia kata adalah lebih tepat. Lebih tepat kerana dalam pencurian ini kadar harta tu yang dikira. Nampak? Kerana tangan seorang pencuri itu dia kata ketika mana dia mencuri dengan harga 1/4 dinar, ketika itu barulah berhak untuk dipotong tadi. Baik, jadi kata keadaan ini keadaan ini pertamanya supaya manusia ni berhati-hati. Taklah mudah-mudah nak curi harta orang lain. Sebab kalau ampas harta orang lain pun semua tu macam curilah juga. Supaya ini adalah hikmah. Hikmahnya iaitu Islam menjaga harta bagi setiap individu tadi. Baik ya. Jadi kita kena faham. Mungkin kita dalam masyarakat majmuk. Kita ada orang tu, ada orang Islam, ada orang yang bukan Islam. Tapi sebenarnya hukum Islam dalam hal ni tetap berjalan sama. Sebab saya sebut kalau mukallaf, akil balik saja. Dia tak berkaitan dengan masalah Islam apa dah, ya. Sebab kalau orang kafir mencuri pun, maka mereka juga kena potong tangan. Tu kalau hukum Islam dilaksanakan dalam negara tersebut. Jadi semua itu nampak, inilah hikmah. Hikmah di sini tujuannya bukanlah Islam ni asyik nak potong-potong tangan saja. Kena faham ya? Islam ni nak menjaga harta. Kita fahamlah kalau harta kita orang ambil macam mana? Kita hati tak sedap, tidur tak lena. Nampak ya? Kalau orang kaya lah takut kena curi kan, tidur tak lena tanyanya. Nak kena jaga harta tadi. Dah. Jadi dengan Islam meletakkan hukum ini, nampak tak? Ini keselamatan, nampak? Dunia lagi Islam dah ajar dah kita. Jangan nak ambil hak orang. Kalau nak ambil, nak cara yang sah, yang dibenarkan oleh syariat tadi. Baik. Sebab tu Allah sebutkan semua itu bukan apa? Bukan nak menyusahkan. Sebab itulah disyariatkan yang kaya sampai zakatnya, kadar zakat, maka kena keluarkan zakat. Dan juga infak. Infak ni bersedekah yang tidak ada atau nisabnya tadi. Tak perlu pada nisab tadi boleh bersedekah bila-bila masa sekalian. Baik, subhanallah Islam menjaga umatnya dia. Baik, dan semua tu sebab tu Allah sebutkan jazaa'an bima kasabana kala minallah, sebagai pembalasan daripada mereka yang kerjakan. Ya, balasan. Sebab dia apa? Kenapa dia nak ambil harta orang? Kenapa nak ambil harta orang? Yang saya kata tadi, kecuali yang apa, dalam keadaan darurat sebagainya, itu tidak menjadi masalah lah. Sebab tu dalam Islam, bila berlakunya peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, Islam dengan orang kafir, maka Islam menang, harta mereka dirampas. Itu jadi harta ghanimah, harta rampasan. Baik, itu yang paling halal.
Yang paling halal sebabnya sebab orang kafir mereka memusuhi Islam. Jadi ambil belaka untuk melemahkan mereka semua. Baik, jadi Allah sebutkan ini sebagai balasan kerana perbuatan mereka tadi daripada Allah SWT, ketetapan daripada Allah SWT. Dan ingatlah, sebab tu Allah bagi peringatan, wallahu azizun. Allah SWT maha perkasa. Jadi maknanya tidak ada sesuatu yang dapat mengalahkan Allah SWT. Ya, Hakim ni bijaksana. Makna segala perintah Allah, segala hukum Allah Ta'ala itu adalah dengan maha bijaksana. Tu. Ya. Dulu orang kita sendiri, hak di Malaysia ni, kita kata apa? Salahnya mereka fikir negatif. Kalau potong tangan habislah tangan, orang tu nak buat kerja apa? Dah. Ya. Baik, bayangkan hak sekarang kita. Bila tidak ada hukum, senang je, pecah rumah, pecah apa. Tengok. Ada kan sekarang? Bukan pecah rumahnya, pecah kereta lagi. Macam ni sebab mencuri. Ya, kalau dapat tangkap mereka ini, kita kata apa? Kalau dihukum, kalau dihukum, jadi maknanya kita fahamlah, orang akan takut. Bila takut, insya-Allah perkara ini tak akan berlaku. Islam sebenarnya lah apa? Nak menjaga. Nampak tak? Nak menjaga bukan nak menghukum. Nak menjaga bukan nak menghukum. Kalau sikit je buat kena hukum, sikit je kena buat kena hukum, tu memanglah kita nampak apa? Kadang-kadang kita fikir, benda tu tak logik sebagainya. Tidak. Islam adalah agama yang penuh dengan hikmah. Sebab tu Allah kata Hakim. Allah Ta'ala ya, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dah. Ya. Dalam segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat ini, maka Allah Ta'ala tidak menyuruh melainkan perkara itu ada kebaikan untuk manusia. Apatah lagi untuk agama umat Islam ini. Baik, tengok kemudian Allah bagi kelonggaran. Subhanallah. Tengok kelonggaran mana? Tengok ayat seterusnya. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Subhanallah. Tadi Allah jelaskan, ayat tadi Allah hukumkan apa? Potong tangan. Potong tangan. Baik, sekarang Allah Ta'ala ceritakan pula, ada orang yang kita mungkin dia mencuri tadi sebab apa? Terpaksa. Dan kadang dorak sebagainya. Tu. Ini Allah bagi kelonggaran. Cuba lihat. Faman taba min ba'di dhulmihi, maka barang siapa bertaubat. Iaitu barang siapa apa? Dia antara pencuri-pencuri itu. Bertaubat tu. Bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu. Kejahatan mencuri itu benda yang tak boleh dia bertaubatnya wa aslaha dan memperbaiki diri. Lepas tu dia bertaubat, dia perbaiki diri jadi elok balik. Ingat Allah sebut fa innallaha yatubu alaihi, maka sehingga Allah Taala menerima taubatnya. Nampak tak? Allah Taala terima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sehingga Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ini tengok Islam ya. Tu. Walaupun buat apa sekalipun Allah Ta'ala boleh terima belaka. Satu je yang Allah Ta'ala terima, tak boleh terima tak? Syirik kepada Allah. Itulah. Sebab tu dia ada beberapa ayat yang Allah sebut dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampun segala-gala dosa manusia kecuali syirik kepada Allah. Itu je tak. Baik. Jadi dalam ayat yang kita lihat sekarang ni, Allah jelaskan, jadi barang siapa yang bertaubat setelah perbuatan yang buruk, mencuri harta orang dan sebagainya, kembali dia kepada syariat Allah dengan taubat, maka insya-Allah Allah akan menerima taubatnya. Allah akan mengampun dosa-dosanya itu. Baik. Tapi kena faham, di antara cara taubat ni bila orang nak mencuri macam mana? Okey. Cuma sebelum tu saya nak kaitkan satu. Berhutang. Okey, nampak? Berhutang kemudian dia sengaja tak nak bayar, ini pun sama dengan mencuri. Hukum saya bagi. Ya, hukumnya macam mencuri. Sebab apa? Sengaja berhutang tapi tak nak bayar. Sebab apa? Itu bukan hak dia. Nampak tak? Ya? Cuma dalam tu dia tak kaitkan dengan potong tangan tak? Sebab dia ada apa? Tuan dia tahu. Tuan dia tahu tak? Sebab apa? Dia ni hutang daripada siapa?
Okey? Tapi saya kaitkan itu juga hukumnya macam mencuri juga sebab tak nak bayar hutang orang. Okey. Baik. Jadi kita lihat sebab itulah di antara taubat. Tahu taubat ya? Baik. Imam Nawawi rahimahullah taala tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin, maka dijelaskan taubat apabila kita dengan manusia. Apabila kita dengan manusia kena tambah lagi. Kalau hak kita dengan Allah Taala ada 3 perkara. Ya, taubat kita dengan Allah Taala ada 3 perkara. Kalau dengan manusia kena tambah 1 jadi 4, iaitu berkaitan dengan ini. Kalau kita kata berkaitan dengan barang, berkaitan dengan barang kena kembalikan semula. Kena kembalikan semula. Kalau tak ada barang tu maka kena bayar. Kena ganti. Jadi hak yang cakap taubat tadi, mungkin dia ambil masa tu terpaksa dan kemudian mungkin bila dia senang sedikit, dia ada untuk ganti, maka digantilah. Inilah di antara apa yang dimaksudkan Allah Taala terima taubat mereka ya, dan mereka memperbaiki keadaan mereka tadi. Mereka bukan nak buat tadi tapi mungkin kerana terpaksa tadi. Bukan kerja dia apa? Kerja dia hak merompok bank dan sebagainya. Ni kita nampak kalau perompok bank ni kita kata sepatutnya apa ni? Ni boleh potong tangan. Tapi sebab tak ada pelaksanaan. Kalau saya kata kalau ada pelaksanaan, insya-Allah benda-benda ni tak akan berlaku. Sebab tu Islam nampak dia letakkan sebagai guideline. Dia sebagai sempadan supaya manusia ni tak berani nak buat. Sebab tu dalam masa berzina Allah sebut la taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri. Allah tak kata jangan kamu berzina, tapi Allah kata jangan kamu menghampiri. Sebab apa? Kalau menghampiri itu akan berlaku. Nampak tak ya? Jadi sebab tu Islam ni dia nak menjaga supaya manusia tu sebelum buat lagi. Sebelum buat tu ada ya, menjadi halangan ataupun sempadan bagi dia. Begitulah juga dah hukum-hukum yang Allah Taala letakkan sini. Persoalan dia kita tahu. Kalaulah kita kata sebagai contohnya, kalau dulu kita tengok di negara kita yang berkaitan dengan hukum gantung tak ada siapa lihat. Ya, gantung dalam penjaga, dia mati. Kemudian diserahkan kita jenazah tadi kepada keluarga dan sebagainya. Jadi orang tak nampak. Sebab tu dalam hak Islam ni dia nak dalam pelaksanaan hukum tadi dilihat oleh sekumpulan manusia. Maknanya berlaku di khalayak ramai, di depan orang. Bila orang tengok, nampak tak? Jadi orang akan war-warkan, jangan benda ini apa? Dahsyat, sakit, takut. Nampak? Jadi benda ini akan apa? Akan tersebar. Bila dia tersebar, jadi semua orang akan takut, tak boleh buat. Tak boleh buat. Ya, kalau buat kena begini, kena begitu. Subhanallah. Nampak tak hikmahnya Islam? Memang kita tahu kalau seorang tu kena, kita kata kesianlah ke dia. Itu logik dia kan. Memang kesian pada dia tak? Ya. Tapi maknanya itu sebagai antibar kepada yang lain, supaya yang lain tak buat. Baik, cuba kita tengok sekarang. Bila tak kena, asyik rompok bank, rompok ATM, macam-macam kan. Macam-macam. Sebab apa? Sebab tak kena denda. Ya? Habis sangat nanti kalau kena penjaga. Penjaga tu lebih pada takzir, bukan pada hukuman. Kena ingatlah penjaga tu lebih kepada takzir, macam hukum sebat lah. Kalau orang zina dia sebat, tahu tak ya? Yang sebat tu bagi yang belum kahwin lah. Itu sebagai takzir. Tu. Begitu juga orang yang menuduh orang berzina, maka dia juga kena apa? Kena sebat. Itu sebagai takzir. Jadi hukuman yang dikenakan tadi tujuannya menjadi pengajaran kepada yang lain supaya jangan menghampiri perbuatan tersebut. Hikmahnya Islam ya. Allahu Akbar. Okey, baik. Baik ya. Tu. Imam Ahmad diriwayatkan daripada Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu bahawanya seorang wanita mencuri pada zaman Rasulullah. Seorang perempuan dia mencuri pada zaman Rasulullah ni. Baik, lalu orang-orang orang dia menjadikan korban pencurian, membawanya kepada orang yang kena curi tu. Bila dah bawa masalah ni kepada Rasulullah.
Jadi katanya, wahai Rasulullah, wanita ini telah mencuri harta kami. Mereka dapat. Mereka dapat tangkap. Wanita yang mencuri harta kami. Baik, dah. Jadi kaumnya, kaum wanita tadi, hak yang kaum wanita tadi mengatakan, baik, kami akan menebusnya. Sanggup bayar. Asalkan perempuan tadi lepaskan. Baik. Maka Rasulullah SAW menjawab. Tengok Rasul jawab apa? Potonglah tangannya. Subhanallah. Potonglah tangannya. Baik, mereka mengatakan lagi, kami akan menebusnya dengan 500 dinar. Subhanallah. Mungkin dia curi sikit tapi nak tebus dengan 500 dinar. Jangan potong tangan dia. Baik, baginda tetap mengatakan, potonglah tangannya. Potonglah tangannya. Baik, lalu tangan kanannya dipotong. Allahu Akbar. Tu. Maka setelah mana peristiwa itu berlaku, wanita itu bertanya kepada Rasulullah. Lepas tu tak? Apakah taubat aku diterima wahai Rasulullah? Tu. Apabila kena dah semua hukuman tu, apakah? Tu. Dan taubatnya tu juga akan diterima. Maka baginda Rasulullah pun menjawab, na'am, antil yawma min khati'atiki, ka yawmin waladatki ummuki. Tu. Ya. Nabi kata ya. Engkau pada hari ini dari dosamu seperti pada saat engkau dilahirkan ibumu. Makna kamu bersih daripada dosa kamu. Subhanallah. Nampak tak? Bila kena hukuman, nampak tak? Habislah insya-Allah. Maka tak akan kena lagi pada akhirat nanti. Baik tak? Tu. Baik, sebab itulah maka Allah turunkan ayat ini. Sebab nuzul ayat maka Allah turunkan dalam surah Maidah. Dan surah Maidah ni, maka barang siapa bertaubat di antara pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sehingga Allah Taala menerima taubatnya. Turunnya ayat tadi. Okey. Jadi hadis ini juga disebutkan dalam kitab Bukhari Muslim, riwayat daripada Imam Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, kaum Quraisy. Ada diceritakan oleh Aisyah, kaum Quraisy pernah disebutkan oleh Rasul seorang wanita yang mencuri masa Rasulullah ketika penaklukan kota Mekah. Tu pada tahun 8 Hijrah, penaklukan kota Mekah. Mereka mengatakan, siapakah yang akan berbicara kepada Rasulullah berkenaan dengannya? Ni cerita di perempuan ni ada mencuri tak? Lalu mereka menjawab, tidak ada yang berani melakukan hal itu. Nak cerita Rasulullah kecuali Usamah bin Zaid. Sebab dia adalah pemuda kesayangan Rasulullah. Sebab dia Usamah bin Zaid ni seolah macam Zaid bin Harisah tu pernah menjadi anak angkat Nabi. Usamah tu anak pada Zaid, seolah macam cucu angkat lah kita panggil. Baik, jadi Usamah pun buat hal itu kepada Rasulullah. Menceritakan hal wanita itu yang mencuri tadi. Baik, apabila mendengarkan perkara itu, maka wajah Rasulullah berubah. Rasulullah tak suka dengan benda-benda ni. Lalu baginda bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah. Tu. Apakah engkau akan membela? Dia kata kepada Usamah, apakah engkau akan membela seseorang berkenaan dengan satu ketentuan hukum daripada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala dah jelaskan apa ya? Kena potong tangan. Adakah engkau nak membela orang ni? Nak melepaskan lagi? Allahu Akbar. Tu dah. Baik, jadi Usamah mengatakan, Usamah mengatakan kepada Rasulullah, mintalah ampun untukku wahai Rasulullah. Sebab dia datang tadi nak beri pertolongan, bagi syafaat, nak lepaskan perempuan tadi. Baik. Pada keesokan harinya, maka Rasulullah pun berdiri berkhutbah di khalayak ramai. Setelah mana memuji Allah dan yang selayak dengannya, kemudian Rasul mengatakan, amma ba'du fa innama ahlakal ladzina min qablakum man qablakum annahum kanu idza sarqa fihim syarifu tarakuhu wa idza sarqa fihim dha'ifu aqabu alaihi al-hadda wa inni walladhi nafsi bi yadihi law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Subhanallah, dengan tegas Rasul dalam khutbah baginda. Setelah perkataan amma ba'du, maka Rasul mengatakan, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kamu hanyalah apabila ada orang yang mulia di antara mereka yang mencuri, maka mereka membiarkannya. Terima. Orang yang ada jawatan lepas, orang yang ada kuasa lepas.
Faham tu? Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah di antara mereka, maka mereka menegakkan had padanya. Sama pada zaman Rasulullah dengan had zaman sekarang. Zaman sekarang ada kuasa lepas. Hak yang hak biasa ni, curi sikit dah kena. Betul tak? Itu yang jadi dah. Nampak Rasulullah dah beritahu dah zaman tu lagi. Maka Rasul bersumpah, sesungguhnya aku demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Subhanallah. Nampak tak? Tegas Nabi ya. Nabi kata apa? Kalau anak ada sendiri yang mencuri, Nabi kata aku sanggup potong tangannya. Nampak tak? Hak tu hak Islam, hak sebenar tak? Hak sekarang kita nampaklah, yang berkuasa terlepas ya. Kita yang tak berkuasa, ada satu dua kes pun habis semua kena belaka. Baik, kemudian baginda memerintahkan supaya wanita yang mencuri itu dipotong tangannya. Soal tegas, dipotong tangan dah itu. Baik, Aisyah berkata, kemudian wanita ini bertaubat dengan baik. Selepas dia potong tangan, lalu wanita ini datang menyampaikan keperluannya kepada Rasulullah. Cerita apa dia nak kepada Rasulullah tadi. Okey tu, ya. Baik. Dalam riwayat yang lain, Aisyah juga mengatakan, ini tadi cerita umum, seorang wanita daripada suku Makhzum. Jadi makna perkara ini bukan sekali dua berlaku dah. Seorang wanita daripada suku Makhzum meminjam perhiasan. Lalu dia mengingkarinya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk memotong tangannya. Okey, nampak? Yang saya kata apa? Siapa yang buat pinjaman tak bayar, nampak tak Islam ni? Seperti mana yang Nabi putuskan tak? Boleh potong tangan Sebab apa? Hukumnya mencuri. Dia pinjam perhiasan, kemudian dia mengingkar, tak pinjam. Tak pernah pinjam. Rasulullah hukum kena potong tangan. Allahu Akbar. Tu. Okey tak? Jadi semua tu nampak tak? Kalau kita lihat dah, apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu, semuanya adalah untuk kebaikan manusia belaka. Ya, betul kita tahu. Kalau kita kata syariat Islam dilaksanakan, dipraktikkan, nescaya insya-Allah masyarakat berada dalam keadaan aman damai. Seperti yang kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sehebat-hebat zaman. Sebab apa? Nabi tidak berkompromi. Tidak berkompromi walaupun orang tu dia ketua ke apa ke, tak kira. Tak macam hak zaman selepas Yalah, kita ingat zaman sekarang juga, itulah sampai akhir zaman jadi begitulah. Sehingga insya-Allah hukum akan kembali menjadi elok bila datangnya Mahdi nanti. Itulah. Baik, jadi seterusnya, tengok ayat seterusnya maka Allah SWT terus berfirman tentang hukum-hukum yang Allah Ta'ala perintah kepada manusia tadi. Ingat pada ayat akhir Allah sebut dah. Sebab Allah sebut Allah Ta'ala terima taubatnya, innallaha ghafurur rahim. Sehingga Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafur, Maha Pengampun, subhanallah. Walaupun manusia buat macam mana sekalipun, nampak tak? Bila manusia bertaubat, kembali ke jalan yang asal, insya-Allah Allah Maha Pengampun. Rahim, Maha Penyayang. Sebab Allah Ta'ala bukan nak masukkan manusia ke neraka Allah nak masukkan manusia ke syurga. Tapi dengan syarat manusia sedar kalau mereka yang salah hendaklah bertaubat. Kembali ke jalan yang benar. Baik, dan semua itu bukan kezaliman pada Allah. Tengok ayat seterusnya. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini sambungan pada ayat tadi, maka jelaskan tak? Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu wahai manusia, annallaha lahul mulku samawati wal ard, sesungguhnya Allah Ta'ala yang punya kerajaan langit dan bumi. Tu. Makna di sini, hak ni Allah yang mencipta, kerajaan ni adalah milik Allah, dialah yang memiliki semua ini dan dialah yang berhak membuat keputusan.
Tu ya. Jadi tak perlu seorang tu nak komen kenapa begini, kenapa begitu dah. Itu datang daripada Allah tu, Allah yang Allah Taala yang Maha berkuasa tu. Ya. Jadi keputusan Allah Taala tidak boleh ditolak. Kena buat sedemikian seperti mana yang ditentukan oleh Allah Taala. Ya. Kerana apa? Allah Taala benar-benar melakukan apa yang dikehendakinya. Allah beri rahmat kepada orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala memberi pengampunan kepada orang yang bertaubat. Itulah Allah SWT. Sebab tu Allah sebut, nampak? Allah Ta'ala Maha berkuasa tadi. Yu'adzibu man yasha', disiksanya siapa yang dikehendakinya. Itu hak Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala Maha pengampun. Wa yaghfiru liman yasha', dan diampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Sebab tu tidak boleh protes. Tidak boleh protes apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini maka Allah Taala menjelaskan, tidakkah manusia melihat Allah yang memiliki langit dan bumi ini semua milik kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada milik siapa. Jadi Allah Taala berkuasa untuk menentukan segala-galanya. Dialah yang berhak untuk menyiksa sesiapa dikehendakinya dan mengampuni siapa yang dikehendakinya. Itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah ceritakan lagi, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Tu. Ya. Di sini supaya kita ni umat Islam kita faham, kita terima pada ayat ini hukum Allah Taala itu adalah adil. Hukum Allah Taala itu adalah adil. Allah Taala tidak pernah memberatkan pun kepada manusia. Kenapa hukuman itu kena? Sebab manusia yang lakukan. Kalau manusia tak buat, tak kenalah. Betul lah kata orang kan. Kalau tak jahat, maka dia tidak akan disiksa, tidak akan dihukum. Jadi Allah nak supaya apa? Setiap manusia tu jadi orang yang baik, jadi orang soleh, berlaku adil, maka mereka akan selamat dunia dan akhirat. Jadi insya-Allah kita sekarang itu dahulu. Mudah-mudahan dapat pencerahan pada pagi ini ya. Ni hukum yang kita ingat pagi ni hukum yang bahagian dengan mencuri ya. Jangan kata ambil harta orang, saya nampak tak? Saya kata tadi saya kaitkan apa? Pinjam tak bayar, kemudian engkar pula lagi tu. Orang ni sepatutnya dipotong tangan dia. Sebab apa? Ambil harta orang. Tu ya. Tu. Itu nampak tak? Itu sebenarnya bukan syubhat lagi, sebab perkara ini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita jadikan panduan untuk kita pegang dan dapat ditawarkan lagi kepada yang tiada di sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah sekiranya para jemaah ada sebarang pertanyaan, kalau ada. Tak ada? Tak ada, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar masakin. Allahumma nazkar khairan ma sarqa ibadaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'ad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan wa fil sirat wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmatir rahimin. Allahumma fi lima wa tarda. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan وزدنا عملا متقبلا عندك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الانسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله المستعان.